Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Mimin Alibaba. Beliau adalah ahli baru di dalam geng Malam Mistik. Kisah ini bertajuk Nek Kim. Apakah itu Nek Kim? Cerita ini adalah salah satu karya pertama dari pengalaman dan kisah benar daripada saya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, aku nak kongsi cerita kisah seorang nenek yang berketurunan baba nyonya yang aku pernah jaga selama 6 tahun. Nenek ni berusia sekitar 98 tahun semasa dia meninggal dunia penghujung tahun 2017. Aku panggil beliau dengan nama Nek Kim. Orangnya cantik dan sedikit pun tidak menampakkan usianya sudah menjangkau 1 abad. Nek Kim, seorang yang sukakan kecantikan, masih menggunakan gincu merah, bersanggul siput dan berkebaya nyonya, serta kipas tangan yang diperbuat daripada buluh tidak lepas dari tangannya. Masih menggunakan barang kemas seperti gelang tangan, rantai, cincin dan gelang kaki berloceng. Malah, ketika ada di antara kami pergi bercuti, mesti tidak akan melepaskan peluang membeli buah tangan berupa gelang atau rantai untuk Nek Kim kerana beliau sangat obses dengan perhiasan diri. Nek Kim telah menghuni bilik VIP di wad aku sejak tahun 2010, iaitu sebelum aku ditugaskan untuk menjadi team leader di wad sekarang pada tahun 2011. Sepanjang aku menjaganya, beliau seorang yang senang diuruskan. Tidak cerewet orangnya. Masih gagah berjalan walaupun menggunakan Zimmer frame. Suka mengajar aku memasak dan berkongsi resepi masakan asli baba nyonya. Gemar bercerita kisah anak-anak dan cucu cicitnya walaupun kadang-kala tidak jelas dari segi percakapan kerana faktor usia. Aku dan rakan-rakan yang lain menjadi pendengar setia untuk beliau. Ada sesuatu yang pelik tentang Nek Kim yang aku perhatikan. Sepanjang kami menjaganya, dia tidak pernah tidur di katilnya. Beliau cuma tidur dalam keadaan duduk di kerusi. Akan tetapi, katil tetap dikemaskan seperti biasa setiap pagi. Dan dia akan meminta jururawat yang bertugas untuk menukar cadar, sarung bantal dan selimut setiap hari. Kotor katanya. Kami pula tidak banyak soal, cuma mengikut arahan lah. Dan juga dia tidak menjamah nasi yang dihidangkan. Sebaliknya, akan membiarkan nasi dan lauk di atas meja sehingga basi. Beliau cuma meminta kami menyediakan roti dan air teh saja. Itulah hidangan untuk beliau setiap hari dan setiap kali tiba waktu makan. Tetapi, hidangan nasi dan lauk mesti dihidangkan sekali. Dan juga muzik klasik Dondang Sayang harus berkumandang setiap masa. Biasanya kaum baba nyonya ni, dia terutama pada warga tua, mereka memang suka dengar lagu-lagu daripada Dondang Sayang. Baik, kita berbalik kepada cerita. Suatu hari,
Aku membuat rondaan Wat pada sebelah petang. Tiba di depan pintu bilik Nek Kim, aku mendengar Nek Kim bersembang rancak. Oh, mungkin ada saudara yang melawat. Tapi tiada kedengaran suara orang lain, melainkan suara beliau saja. Untuk pengetahuan semua, Nek Kim berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan anak-anak dan cucu cicit beliau dan jarang menggunakan bahasa Cina. Tetapi kali ini, Nek Kim bersembang dalam bahasa Cina. Aku cuba memasang telinga untuk mendengar, tetapi agak kurang faham. Tiba-tiba, Misi, buat apa tu? Marilah masuk. aku terkejut. Macam mana Nek Kim tahu aku mengintainya? Semasa menolak pintu bilik, aku sempat melihat Nek Kim seperti memberi isyarat senyap kepada seseorang ke arah katilnya. Aku melihat di sekeliling bilik cuma ada Nek Kim seorang saja. Nek Kim sembang dengan siapa ya? Rancak aja nampak tadi. Aku terus duduk di hujung katil dan menghadap Nek Kim. Tak adalah, nenek tengok TV saja. Aku lihat TV terbuka, tetapi dibiarkan tanpa suara. Yang kedengaran cuma alunan muzik klasik dondang sayang dari radionya. Nek Kim tersenyum ke arahku dan memegang tanganku seperti biasa. Semasa aku dalam perjalanan pergi kerja, aku mendapat panggilan dari Wat mengatakan Nek Kim tiba-tiba tidak sedarkan diri. Aku bergegas menghala ke tempat kerja kerana bimbang sesuatu akan terjadi kepada Nek Kim. Ketika sampai di Wat, aku lihat anak sulung Nek Kim bersembang dengan pegawai perubatan yang bertugas ketika itu. Aku segera pergi ke bilik Nek Kim untuk melihat keadaannya bersama Sheila. Sheila bukan nama sebenar. Itulah pertama kali aku melihat Nek Kim baring di atas katilnya dengan IV drip dan wire berselirat di badan yang bersambung dengan mesin. Malam tersebut, aku dan Sheila bergilir-gilir menjaga Nek Kim dan memantau keadaannya. Keadaan itu berterusan sehingga sebulan lamanya. Sayu melihat keadaan Nek Kim terlantar terbujur kaku. Tapi wajah Nek Kim tetap cantik. Sampaikan kami menggelarkan beliau sebagai Sleeping Beauty. Sepanjang keadaan Nek Kim sedemikian, ada kerap kejadian pelik berlaku di biliknya. Call bell di tepi katil kerap berbunyi. Televisyen terbuka dengan sendirinya. Paip tiba-tiba terbuka dan air mengalir perlahan. Tiba-tiba deras dan kemudian tertutup sendiri. Barang-barang di atas meja jatuh ke lantai dan berselerak. Kadang-kadang terdengar bunyi suara seseorang merengus marah di dalam tandas. Satu hari, ketika shift malam, Sheila dan Juliana pun bukan nama yang sebenar, pergi ke bilik Nek Kim untuk mengambil sampel darah. Ketika melakukan prosedur tersebut, mereka mendengar bunyi tandas dipam. Mereka segera menyiapkan prosedur secepat mungkin. Sheila memberanikan diri membuka tandas untuk melihat, tetapi tiada apa-apa. Sheila cuba berfikiran positif. Mungkin pam tandas rosak. Ketika
Mereka baru melangkah keluar dari bilik Nek Kim. Tiba-tiba kedengaran bunyi muzik klasik dondang sayang dan mereka mengambil keputusan untuk masuk semula dan melihat. Ya, radio terpasang. Juliana menutup semula radio dan mereka bergegas keluar. Tidak lama selepas itu, Nek Kim meninggal dunia dengan keadaan mata terbeliak ke atas dan mulut ternganga. Ketika melakukan prosedur LO, aku mendapati kulit badan Nek Kim rapuh dan cepat membusuk, seperti sudah meninggal dunia beberapa hari, sedangkan baru disahkan tidak sampai 1 jam oleh pegawai perubatan kami. Aku dan Sheila segera menyiapkan prosedur LO tersebut, memandangkan anaknya akan menuntut mayat Nek Kim dalam kadar segera pada petang hari yang sama, dan berpesan kepada kami untuk memakaikan Nek Kim dengan kebaya nyonya berwarna merah kerana akan terus melakukan upacara pengebumian pada hari yang sama. Selepas beberapa hari ketiadaan Nek Kim, wad kami didatangi kelibat yang menyerupai Nek Kim hampir setiap malam. Kelibat tersebut memakai kebaya nyonya berwarna merah, bersanggul siput dan bau bunga melur semerbak harum. Malah ada beberapa staf pernah melihat kelibat tersebut memasuki bilik Nek Kim menembusi pintu bilik. Pernah ketika aku bertugas shift malam, aku terdengar bunyi alunan muzik dondang sayang dari arah bilik tersebut. Dan ketika aku pergi ke bilik linen untuk mengambil baju pesakit, aku melihat kelibat Nek Kim berjalan di belakangku melalui cermin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bila aku menoleh ke belakang, kelibat tersebut tidak ada. Tetapi bunyi gelang kaki berloceng sayup-sayup kedengaran. Pernah terjadi juga peristiwa seorang tukang cuci histeria bila melihat seakan seekor monyet berkayut di pintu tandas bilik Nek Kim ketika hendak membersihkan bilik itu. Beliau berkata monyet tersebut sangat besar, berbulu dan bermata satu berwarna merah. Adakah Nek Kim semasa hayatnya membela saka? Ini menjadi persoalan kami sehingga kini. Keadaan itu berlarutan sehingga lebih setahun. Sekarang, kelibat tersebut sudah tidak kelihatan. Yang kerap kedengaran cuma bunyi loceng gelang kaki bergema di lorong-lorong menuju ke wad-wad pesakit pada waktu malam pada satu tarikh tertentu dalam kalender Cina. Selepas hampir 3 tahun bilik tersebut kosong tanpa penghuni, kini kami menerima kemasukan pesakit baru. Sekian daripada Mimin Alibaba. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah ini. Peace, no